Bimbang tentang gout? Cubalah Eural, pengalkali air kencing yang berkesan. Eural, kurangkan paras asid urik anda sekarang. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 26 Januari 2022 bersama dengan saya Nursyah Mama Amin. Pengerusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim hari ini menolak cadangan agar gabungan itu bekerjasama semula dengan Bersatu. Ini selepas timbalan Ketua Bersatu Johor Bahru, Razrul Anwar Rusli mencadangkan agar Bersatu bekerjasama dengan PH pagi berdepan UMNO di Johor. Okay, Will Pakatan Harapan consider to work with the Bersatu? Tak bangkit. Dia, kita kata pembangkang. Bersatu pembangkang. Okay. Anwar berkata demikian ketika ditemui di Ibu Pejabat PKR selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Presiden PH hari ini. Semalam Razrul Anwar mencadangkan Bersatu bergabung dengan PH dan parti-parti pembangkang lain seperti Warisan Pejuang dan Muda di bawah kerjasama yang dipanggil Muafakat Rakyat Johor. Katanya tindakan meletakkan PN, PH dan parti pembangkang lain di bawah satu panji bagi menentang UMNO adalah relevan dan dilihat sebagai satu formula yang baik. Majoriti kepimpinan BN di Akar Umbi mahu gabungan itu bertanding bersendirian dalam PRN Johor akan datang, kata Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas sama ada BN sudah membuat keputusan berhubung kerjasama dengan PAS dalam PRN itu. Tetapi walau bagaimanapun, peringkat pemimpin tertinggi akan meneliti dengan sebaik-baiknya. Ya, sebelum apa juga keputusan yang nak dibuat supaya apa yang diputuskan itu nanti semata-mata akan mendatangkan kebaikan kepada BN lah. Semalam PAS menyuarakan hasrat untuk meletakkan calon mereka di semua kerusi yang gagal ditawan oleh BN dalam PRU lalu. Menjawab soalan sekiranya BN mampu menguasai majoriti 2/3 di Johor, Muhammad berkata keraguan sama turut ditimbulkan semasa PRN Melaka. Kita tengoklah siapa ahli nujum yang betul-betul boleh meninjau masa depan. Apa yang penting saya katakan tadi, gerak kerja gentle dan mendekati pengundi kita seramai mungkin. Kerana kita bukan bermula daripada kosong, kita bermula daripada asas pengundi asas kita dah ramai. Dalam pada itu, langkah PAS Johor mahu bertemu Menteri Besar Hasni Mohamad dilihat sebagai usaha parti itu untuk menjadi kerajaan melalui pintu belakang. Perkara itu dinyatakan oleh Timbalan Pengerusi UMNO Johor, Nur Jazlan Muhammad kepada Malaysia Kini. Katanya tindakan itu kerana PAS tahu bahawa parti itu tidak mempunyai sokongan yang kuat di negeri tersebut, bahkan juga terbukti di Melaka apabila mereka kalah di semua kerusi. Nur Jazlan berkata demikian ketika diminta mengulas usaha PAS Johor untuk mengadakan pertemuan dengan Hasni. Menurut Pesuruhjaya PAS Johor Abdullah Husin, pihaknya sedang mengusahakan pertemuan dengan Hasni sehari selepas BN menyatakan hasrat gabungan itu untuk bergerak secara solo. Semalam Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man memaklumkan parti itu hanya ditawarkan BN untuk bertanding 4 kerusi dan menyifatkannya sebagai bukan penyelesaian yang baik. Mengulas lanjut, Nur Jazlan secara peribadi berkata, dia tidak akan bertemu dengan pimpinan PAS kerana UMNO sudah lama memutuskan hubungan dengan Perikatan Nasional. Bagaimanapun katanya terpulang kepada Hasni sama ada mahu mengadakan pertemuan itu ataupun tidak, namun sebarang keputusan berhubung kerjasama tetap perlu dibawa ke peringkat jawatan kuasa UMNO negeri. Baik, sementara itu, Adun Kota Anggerik Najwan Halimi mahu Mazlim Malik dinamakan sebagai calon Menteri Besar Johor PH pada PRN akan datang. Najman berkata ini konsisten dengan strategi PH semasa PRN Melaka di mana Naib Presiden Amanah Adli Zohari dinamakan sebagai calon Ketua Menteri. Awal hari ini Malaysia Kini melaporkan PKR sedang bercadang untuk mencalonkan Mazli di kerusi Dun Layang-Layang dan namanya juga sedang dipertimbangkan sebagai calon menteri besar. Bagaimanapun ahli Parlimen Simpang Renggam itu memberitahu Malaysia Kini bahawa beliau masih belum menerima pengesahan rasmi
daripada PKR. Penyandang kerusi layang-layang ialah On Hafiz Ghazi yang merupakan cicit kepada pengasas UMNO On Jaafar dan anak saudara kepada pemimpin UMNO Hishamuddin Hussein. Pada pilihan raya umum lalu, On Hafiz memenangi kerusi layang-layang dengan majoriti tipis 364 undi. Untuk rekod, Mazli menghabiskan masa lebih setahun sebagai ahli Parlimen Bebas sebelum menyertai PKR pada tahun lepas. Beliau dipecat daripada Bersatu pada 2020 selepas membantah keputusan Presiden Parti Muhyiddin Yassin untuk keluar daripada Pakatan Harapan. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Kejadian tanah mendap di Lestari Perdana Serdang petang semalam berlaku dengan pantas sehingga mengakibatkan 5 buah kenderaan rosak. Saksi yang ditemui Kini TV berkata, mereka hanya sempat menyelamatkan beberapa kenderaan dalam kejadian yang berlaku pada 6.30 petang itu. Lebih kurang 10 biji lah kereta begitu kami alihkan. Dalam 10 biji itu ada 5 biji yang tertinggal yang tak sempat. Lepas kami tolak semua tu, alihkan semua. Last kali kereta ada satu kereta Kia. Kia, kawan yang alihkan. Lepas reverse sampai depan ni je, automatik jalan 6 lebih lah. Tanah tu sudah tu. Dalam video tu ada kan, terus jatuh. Terus sekali straight jatuh. Depan mata. Takut tengok depan mata tu macam takut. Kita jerit macam ingat takut ada orang kan. Sebab dia sangat laju jatuh. Macam terdiam lah tengok takut. Sementara itu, pengerusi MCA Puchong yang juga bekas Adun Seri Kembangan, Liu Yuan Kiong ketika ditemui berkata, ini bukan kali pertama kejadian tersebut berlaku. This problem have been here when they have a landslide back in 4 years ago. There is some soil erosion at the river bank and you can see the clear crack on the road. But there is no proper immediate action taken to rectify it. MBSA have been informed and all the relevant department have been informed, but so far no drastic action. Tinjauan Kini TV hari ini mendapati kawasan terjejas berada dalam keadaan terkawal, namun pihak bomba memaklumkan pihaknya dan anggota polis akan berada di lokasi sebagai langkah berjaga-jaga. Mahkamah Persekutuan menolak kebenaran kepada Majlis Agama Islam Selangor dan Ketua Pendaftar Mualaf Selangor untuk merayu supaya status agama Islam 5 kanak-kanak dikembalikan. Rayuan kedua-dua agensi agama negeri itu adalah berhubung keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 2020. Keputusan itu membenarkan tindakan sivil oleh ibu bukan Islam kanak-kanak itu untuk membatalkan penukaran agama yang dimulakan oleh bapa mualaf mereka. Panel 3 Hakim Mahkamah Persekutuan yang dipengerusikan oleh Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat sebulat suara menolak permohonan supaya 2 badan agama negeri itu mendapat kebenaran untuk meneruskan rayuan. Tengku Maimun berkata, Mahkamah memutuskan bahawa ia terikat dengan keputusan Mahkamah Persekutuan pada 2018 dalam kes penukaran agama anak-anak guru tadika M. Indira Gandhi. Dalam kes itu, Mahkamah Persekutuan memutuskan persetujuan kedua-dua ibu dan bapa diperlukan untuk menukar agama anak-anak kepada Islam. Kedua-dua agensi agama negeri itu juga mempunyai satu lagi kes berasingan membabitkan rayuan mereka untuk mengembalikan status agama Islam 3 lagi kanak-kanak. Sementara itu, pengerusi Indira Gandhi Action Team ingat Arun Dorasamy ketika ditemui hari ini berkata pihaknya berasa lega dengan keputusan mahkamah tersebut. Further, we will definitely follow Madam Vijaya's case and also this case because these two cases are very related to Indira Gandhi, and I think Malaysia Hindu Sangam and Consultative Council also have shown interest in this case. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Sekian sahaja daripada saya, Nursyah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.